Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemilik penguasa sekalian alam. Allah yang telah menjadikan kita, dan dialah tempat tertujunya amal ibadat kita. Dialah yang redanya kita cari, dan dialah yang rahmatnya kita nanti. Dialah rahmat, dan dialah yang syurganya kita impikan, dan dialah juga keampunannya kita harapkan. Muslimin dan muslimat, selawat dan salam juga atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya, sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam siri kuliah di bawah anjuran Bakit Helwa, Badan Kebajikan Islam Telekom Malaysia, bahagian muslimat dia menganjurkan bicara tentang kitab Talbis Iblis. Dan alhamdulillah pada hari ini kita pun berada pada bab yang ke-8 dari kitab Talbis Iblis, ringkasan Talbis Iblis. Dan bab yang kita nak baca pada hari ini ialah Talbis Iblis terhadap ahli ibadah dalam ibadatnya. Terhadap ahli ibadat dalam ibadatnya. Kita tanpa melengahkan masa, kita baca. Berkata penulis kita, qala al-musannifu rahimahullah Ibnul Jauzi, ketahuilah bahawa pintu terbesar yang dapat dimasuki iblis untuk menggoda manusia adalah pintu kejahilan. Pintu kejahilan ni pintu paling besar iblis boleh masuk kepada manusia. Melalui pintu inilah iblis masuk ke dalam diri orang-orang jahil dengan leluasa. Bila dah ada pintu jahil ni, maka mudahlah iblis nak masuk ke dalam orang tersebut dengan sewenang-wenangnya. Dia boleh main bola seolah-olah suka hati dia lah nak buat macam mana. Adapun terhadap orang-orang berilmu, beza dengan orang berilmu, iblis tidak dapat masuk ke dalam diri mereka melainkan dengan cara mencuri-curi. Iblis ni dia nak kena tengok, dia perhati, dia serang hendap, dia ambush macam mana tu. Pasal apa? Pasal orang ni ada defend dia. Orang jahil, dia masuk, dia senang-lenang je. Tapi pun begitu terhadap orang yang ada ilmu, masih juga dia datang. Sebagaimana kita dah sebut sebelum daripada ni. Kalau masih ingat bab kita sebelum ni ialah talbis iblis terhadap ahli ilmu. Ada bab ilmu Qurannya, ilmu hadisnya, ilmu macam-macam lah. Ni adalah talbis iblis terhadap ahli ibadat. Ya, ahli ibadat. Apa beza ahli ibadat dengan ahli ilmu? Okey. Ahli ilmu adalah orang yang belajar. Dan kelaziman dari ilmu adalah amal. Orang yang ahli ilmu, dia akan beramal, insya-Allah. Kebanyakan begitu. Walaupun ada orang yang tidak beramal dengannya, tapi orang tu kita tak panggil sebagai ahli ilmu sebenarlah. Okay. Jadi bila sebut ahli ilmu, kita maksudkan adalah ilmu yang beramal dengan ilmunya. Orang yang tahu tentang selok-belok agama. Ahli ibadah pula adalah orang yang rajin buat ibadat. Kadang-kadang ahli ibadah yang rajin buat ibadat ni, dia hanya rajin buat ibadat tapi tidak ada ilmu. Dan yang ni yang dimaksudkan. Bukanlah orang
kalau dia ada ilmu dalam ibadat, kita akan panggil dia kategori ahli ilmu. Bila dia sebut tentang ahli ibadah, ialah kategori orang yang rajin ibadat semata-mata. Jadi kalau orang tu dia ni belajar untuk beribadat, dalam keadaan dia belajar, maka jangan bimbang, dia insya-Allah termasuk dari ahli ilmu. Yang dimaksudkan dengan ahli ibadat ialah orang yang rajin buat ibadat tapi tidak belajar. Okey? Ada tak orang tu zaman sekarang? Banyak. Tuan-tuan perhatikan, kadang-kadang ramai orang bila nak taubat, dia bila bertaubat kepada Allah, dia berhijrah. Dia ikut mana-mana kumpulan tu ajar buat amal macam ni, dia pun ikut. Amal macam ni, dia pun ikut. Amal macam ni, dia ikut. Dia buat amal je. Bila kita kata, mana sandaran dia dari Quran? Mana sandaran dia daripada sunnah? Ada tak yang diajar oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'un tabi'in? Dia kata tak apa. Hak ni memang tok guru dia ajar. Hak ni memang dia belajar macam ni. Dia beramal tanpa ilmu. Yang ni yang dimaksudkan. Saya ada orang hantar nasi ni. Entah tolong jawab. Cakap dia tu tinggal depan rumah mana. Dekat luar dalam move. Baik. Jadi yang dimaksudkan dengan beramal itu. Okey. Jadi faham dah maksud dia, apa yang dimaksudkan dengan ahli ibadah. Ahli ibadah yang dimaksudkan terma di sini ialah ahli ibadah, iaitu orang rajin buat amal tanpa ilmu. Kadang-kadang kita tengok zaman kita lah ni, orang duk ajar zikir macam dia duk berzikir sampai 1 juta kali, rajinnya berzikir 1 juta kali. Kita tak sampai banyak tu. Dia buat ibadat solat ni sampai 1000 rakaat. Kita kata satu, kita dengar je cerita 1000 rakaat. Betul ke? Siapa boleh sembahyang 1000 rakaat? Jadi macam-macam. Kadang-kadang orang berhijrah, dia dah taubat, dia masuk tengok orang pakai jubah, dia pun ikut kumpulan tersebut, pakai jubah, pakai serban. Tapi dia buat amal gini. Ada yang betul, tapi ada juga yang kadang-kadang syaitan, disebabkan dia hanya rajin buat ibadat, syaitan boleh masuk dan menipu dia dalam ibadatnya. Yang ni yang kita nak baca. Tuan-tuan boleh faham Iblis dapat melancarkan tipu dayanya terhadap majoriti ahli ibadah akibat dari minimumnya ilmu mereka. Kenapa dia boleh tipu ahli ibadat? Sebab sedikitnya ilmu. Itu kerana majoriti ahli ibadah yang menyibukkan diri dengan ibadah namun tidak menguasai ilmunya. Majoriti, ramai orang ni rajin buat ibadat tapi tidak belajar ilmu. Mungkin dia belajar cara nak buat ibadat lah. Dia belajar, ustaz tu kata buat macam ni. Ustaz tu kata zikir sampai 1 juta kali. Ustaz tu kata buat yang ni, ustaz ni ajar hari Rabu baca zikir ni, hari Selasa baca zikir ni. Ustaz dia belajar tapi dia tak tahu apa maksud ilmu dalam agama. Dia belajar dengan ustaz cara beramal, tapi sebenar-benarnya ilmu dalam agama adalah berkaitan dengan wahyu. Ustaz tu yang ajar buat-buat tu, kadang-kadang dia pun masih kategori ahli ibadah. Sehinggalah dia datangkan dalil dari Quran, dalil hadis, wahyu Allah berkait dengan agama, yang tu baru dipanggil sebagai ilmu dalam agama. Okey? Apa yang datang dari Quran, apa yang datang dari sunnah, kemudian dibahaskan oleh para ulama berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang tu baru kita panggil ilmu. Secara mudah lah, ringkasnya segitulah. Tapi kalau setakat dia belajar, ustaz dengan belajar, kadang-kadang ramai yang mengajar, kita tengok dia tidak ada sandaran ilmu. Dia hanya buat, ni saya baca, kadang-kadang saya pergi ke surau, saya duk baca buku yang ditulis. Okay, ni amalan hari Selasa buat macam ni, amalan hari Rabu buat macam ni, amalan hari ni, ini selawat pula, jenis-jenis selawat, buat begini dapat perlindungan begini, dapat perlindungan begini. Kelebihannya melampau-lampau. Semua tu tiba-tiba adalah pembohongan dalam agama. Jadi macam mana kita nak kata dia ilmu? Mustahil. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jadi hati-hati.
Yang dimaksudkan dengan ilmu ni bukan maknanya orang tu tak belajar langsung. Ada je orang belajar, ahli ibadat ni bukan orang tak belajar langsung, Yang dimaksudkan dengan ahli ibadat ni bukan kadang-kadang orang tu tak belajar langsung, tapi dia rajin buat ibadat, sandarannya tidak kepada Quran dan juga sunnah. Itu kena hati-hati. Okey. Dan kadang-kadang dia buat benda yang bertentangan dengan Quran dan as-sunnah, tapi dalam kerangka dia faham ini adalah ibadat. Awal talbis iblis terhadap ahli ibadah ini iaitu dengan menjadikan mereka lebih mengutamakan ibadat dari ilmu. Di awal pintu masuk dia, bila kita duk mengaji, dia duk semayang, dia kata baik kita semayang daripada kita ngaji. Kita duk mentelaah ilmu ni, ngaji dengan ustaz tu, ngaji dengan ustaz ni, ngaji ilmu sunnah dan sebagainya. Orang ni duk ngaji bab cara-cara membid'ahkan orang. Orang nak beramal dia sekak. Dia kata macam tu lah, lebih kurang. Cara mudah, tak payah bahas panjang, bagi kat dia. Okey, duduk diam-diam Aziz. Duduk. Jadi dia di awal talbisnya ialah dia memandang ibadat ni lebih baik daripada belajar. Contoh macam ginilah, saya bagi contoh. Ramai orang kan, dia nampak bekerja tu lebih baik, dia dapat berniaga tu lebih baik. Kita suruh anak-anak belajar, dia kata tak payah belajar lah. Aku ngaji sampai darjah 6 pun dapat jadi jutawan. Nampak tak? Ada tak peniaga macam tu? Peniaga tapi dia tak ada ilmu. Orang ni mungkin dia ada untung besar, tapi sejauh mana keuntungan dia memberi manfaat kepada dia? Nanti bila dia ada duit, dia ada buat rumah, asyik kena tipu kat orang. Dia nak deal, kadang-kadang nak baca undang-undang pun dia tak faham lah, kali salah rangka undang-undang. Dia bisnes okey, rajin, tapi akhirnya bisnes dia lingkup disebabkan ilmu tak ada. Boleh jadi. Jadi kadang-kadang dalam ibadat macam tu, ada orang rajin buat ibadat tapi tak nak belajar ilmu. Ilmu berkaitan dengan ibadat sesungguh-sungguhnya. Jadi mula-mula iblis ni mari kata apa? Dia kata buat ibadat lebih utama daripada ilmu. Duk mengaji Quran ke apa semua tu. Baik kita duk berzikir sejuta kali, duk belajar hadis ke apa semua tak payahlah. Kita nak mengaji pun balik-balik kita duk amal ibadat juga. Lah ni kita jalan pintas terus buat ibadat terus. Gitu. Padahal hakikatnya ilmu jelas lebih utama dari ibadat sunnah yang dikerjakan hamba. Kita highlight sikit ni. Ilmu jelas lebih utama dari ibadat sunnah yang dikerjakan hamba. Yang ni utama sekali. Dari sudut ibadat dengan ilmu, mana lebih utama? Kalau ibadat wajib, okeylah, no compromise. Ini memang ibadat fardu ain memang. Tapi ilmu, dengan kita duduk sibuk, duduk berzikir, duduk berapa, buat puasa ke, buat sembahyang sunat, dengan seorang tu belajar ilmu lebih utama. Iblis memperlihatkan atas mereka bahawa maksud ilmu tidak lain adalah untuk diamalkan. Apa maksud perkataan ni? Iblis kata kita ni mengaji pun tujuan mengaji nak amal. Dah. Tujuan kita belajar pun nak beramal. Kalau duk mengaji je tak beramal, tak ada guna juga. Jadi baik kita beramal. Nampak dia punya tu. Sayangnya mereka tidak memahami amalan kecuali amalan anggota badan. Sayangnya mereka tak nampak ilmu tu sebahagian daripada amalan. Dia hanya nampak semayang ni amalan anggota. Duduk semayang, ibadat ni adalah amalan anggota. Duduk semayang, duduk berzikir, duduk berjihad, apa. Dia tak nampak orang yang duduk belajar ilmu, mentelaah kitab tu sedang buat amal ibadat. Okey. Mereka tidak tahu bahawa yang dimaksud dengan amalan juga termasuk di dalamnya amalan hati. Menimba ilmu boleh termasuk ibadat? Ya, termasuk amalan hati. Bahkan amalan hati itu jauh lebih utama dari amalan anggota. Muttarif bin Abdullah rahimahullah berkata,
keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah. Keutamaan ilmu lebih baik dari keutamaan ibadah. Baik. Baik. Itu diambil perkataan Mutarif. Tapi dalam nota kaki ni ada juga yang disebut bahawa perkara ini juga disebutkan ada hadis yang marfu' yang berkaitan dengan bab ni. Maknanya ilmu lebih baik dari ibadah. Yusuf bin Asbat berkata, satu bab ilmu yang kamu pelajari lebih utama dari 70 peperangan. Pergi perang 70 kali dengan duduk belajar satu ilmu, lebih baik dapat satu ilmu lagi. Al-Mu'afa bin Imran berkata, menulis satu hadis lebih aku sukai dari salat semalaman. Menulis satu hadis lebih aku sukai dari salat semalaman. Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, saat talbis tersebut menimpa ahli ibadah sehingga mereka lebih mementingkan ibadat fizik dari bergelut dengan ilmu, maka syaitan semakin berleluasa melancarkan talbis lainnya di dalam berbagai jenis ibadah. Jadi bila dah percaya macam tu, dia akan terjun ke dalam talbis yang lebih banyak lagi, yang berkait dengan ibadat-ibadat dia secara detail. Baik. So, talbis pertama apa? Ibadat lebih baik dari ilmu. Tu talbis dah. Tu pintu tu adalah talbis dah. Bila dah kena tipu dalam bab tu, kerja kita. Sebab tu kadang-kadang muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tak usah kata bab ahli ibadat besar-besar. Di sekolah kita, budak-budak pun kita hanya tekan bab ibadat, buat amal. Awak kena semayang. Dia pun kadang-kadang tentang kenapa dia nak kena semayang. Bab tauhid, bab sunnah, cinta kepada Allah, cinta kepada wahyu, macam mana kita nak ikut Nabi. Yang tu pun tak ada. Dia hanya buat semayang. Sampai akhir sekali-kali kita tanya, kenapa awak semayang? Tahulah cikgu suruh saya semayang. Ini maknanya perisian dia tu masih lagi belum mantap. Dia hanya tahu beramal ibadat. Dalaman kosong. Okay? Itu bahaya. Baik, kita masuk pada yang lebih detail. Talbis iblis atas ahli ibadah dalam membersihkan diri sendiri dari najis dan hadas. Macam mana? Orang buat ibadat tapi kena tipu oleh iblis. Dalam bab mana? Dalam bab najis dan juga hadas. Kenapa dia tipu? Sebab dia tak tahu. Tak tahu macam mana? Kita baca. Salah satu talbisnya menyuruh mereka berlama-lama di toilet. Padahal amal ini dapat merosak hati. Duduk lama-lama dalam toilet ni, kita tak boleh nak berzikir kan. Dalam toilet tak boleh nak berzikir. Tak boleh nak berzikir, melainkan duduk berfikir boleh lah. Cuma dia fikir, dia buat apa kita tak tahulah dalam toilet tu. Seharusnya seseorang berada dalam toilet seperlunya saja. Maknanya toilet ni patutnya masuk, buang air, kemudian keluar. Namun di antara mereka ada yang duduk berdiri dalam toilet. Kejap duduk, kejap berdiri, kejap duduk, kejap berdiri. Ada yang berjalan dalam toilet, lepas kecing duduk berjalan dalam toilet. Ada yang duduk dalam toilet lama duduk berdaham je dalam toilet. Ataupun mengangkat satu kaki dan meletakkan satu lagi kaki selainnya. Menurutnya dia menjadi suci dengan hal itu. Jadi kenapa ada yang berjalan, berdiri, berdaham? Semuanya tujuan dia nak menjadi suci. Semua yang dia buat ni tujuan dia baik. Apa dia tujuan dia? Tujuan dia supaya air kecing dia keluar habis. Namun setiap kali dia melakukan gerakan lebih, maka air seni ni air kencing dia lah, kembali turun atau keluar dari kemaluannya. Sekali daham, sekali keluar. Sekali daham, sekali keluar. Sekali bangun, sekali keluar. Sekali bangun, sekali keluar. Jadi lama dia nak boleh keluar. Duduk dalam tandas tu setengah jam. Pasal apa? Duduk main, duduk tu. Bila air dia kecing, dia kering. Jadi sebenarnya talbis iblis syaitan nak suruh dia duduk lama dalam tandas. Bila dia duduk lama dalam tandas, maka terputuslah waktu dia untuk berzikir.
Secara ilmiahnya ialah air kencing merembes dan tertampung di kandung kemih. Pundi kencing lah ni. Bila seseorang dalam keadaan siap buang air kencing, keluarlah air yang tertampung itu. Jika dia berjalan, kemudian berdehem, lalu berhenti, maka keluarlah air kencing lain pula. Makna dia duduk dalam kantung pundi kencing. Bila dia berdehem, keluar hal lain pula. Tadi dia selesai ada kencing. Bila dia berdehem, keluar lain pula. Gitu dia kata. Demikianlah rembesan air kencing yang tertampung di kandung kemih tidaklah berhenti. Kalau setiap kali dia berdehem, benarnya setiap kali tu ada keluar yang baru. Maka seseorang cukup memerah air seni, air kencing yang tersisa pada kemaluan dengan 2 jari, kemudian disiram dengan air. Sebenarnya patutnya dia aku panggil perah, ataupun bahasa muda kita lu aku panggil. Air kemaluan tu biar keluar air kencing dah. Tapi kat dia luruk-luruk dah, tak puas hati lagi. Duduk berdiri, duduk bangun, macam-macam. Jadi Ibnul Jauzi sebut ini sebahagian daripada talbis iblis untuk menyebabkan seseorang itu lama dia duduk di dalam tandas. Okey, satu. Ini habis satu bab talbis iblis. Yang kedua, di antara mereka ada yang menganggap baik saat bersuci dengan air yang banyak. Okey. Air banyak habis satu baldi. Padahal air kencing yang keluar dari kemaluan habis, menurut mazhab setelah air kencing keluar dari kemaluan habis, menurut mazhab yang paling kuat, cukup baginya dengan membasuh 7 kali. Jika dia bersuci menggunakan batu, maka 3 batu cukup untuk membersihkannya. Sesiapa pun yang tidak puas dengan ketentuan syariat ini, dia termasuk pelaku bid'ah dan bukan pelaku syariat. Hanya Allah yang mampu memberikan taufik. Jadi talbis yang kedua ialah membazir air. Padahal kalau dia sekali basuh tu selesai dah lah. Ni gak ya basuh kita tengok macam orang was-was pula. Okey. Padahal kalau dia belajar dengan ilmu macam mana cara Rasulullah SAW ajar, atau macam mana yang disebut tentang kaedah biar kencing, kalau dia kata saya tak boleh ustaz, kalau tak duduk lama dia keluar lagi, maka kita ada satu hukum dipanggil sulusul baul, orang yang kencingnya tak lawas. Orang kencing dia tak lawas, fiqh dia lain. Kalau kencing tak lawas, lepas daripada dia basuh, letak kapas, kemudian ikat molek-molek ataupun ke dalam seluar dalam dia tu. Kalau dia pakai seluar dalam, lepas dia basuh tempat kencing dia dan kesan air kencing dekat seluar dalam tu, dia sepakat, baru dia semayang. Setiap kali dia nak semayang, dia basuh seluar dia tu. Kalau dia nak letak ke cepisan kapas pun boleh, tak letak pun. Kalau dia ada, jangan siapa air kencing dia habis kena dekat kain dia, tak. Kita ada satu bab sulusul baul dia panggil, bab air kencing yang tak lawas. Maka kalau betul air kencing dia tak lawas, dia ambil hukum orang yang tak lawas air kencing. Lepas masuk bilik air, dah sebelum daripada dia semayang, dia bersihkan kemaluan dia, bersihkan tempat air kencing yang dia kena tu. Kalau kita kat seluar dalam dia kat basuh, kemudian perah dia, keringkan dia sikit, pakai, kemudian semayang. Kalau pun keluar lagi lepas daripada tu, dalam keadaan semayang keluar, maka dia sudah dimaafkan disebabkan dia ada sulusul baul, menyakit kencing tak lawas. Maknanya ini ilmu. Kalau tidak, duk main pak keluar masuk, tak tahu bila dia nak semayang, bila nak duduk dalam lambat tandas pula lama-lama. Tak tahan tu pula tengah-tengah akad takbir Allahu Akbar, berasa keluar pula, batal pula semayang, pergi semayang pula. Akhir sekali masa pun dia habis, air pun dia banyak, semayang dia pun terganggu, semuanya dipanggil dilambung, ditolak bagai bola oleh iblis. Sebab apa? Sebab tak ada ilmu. So kalau dia belajar, okey. Dia belajar, okey. Masuk bilik air sekejap, luruk dia punya kemaluan dia. Habis yang kecil basuh. Pakai seluar molek, kemudian semayang. Kalau keluar lagi setelah dia, melainkan kalau dia masa dia kecing tu memang dia tak buat betul-betul. Lepas kecing tak luruk pun kemaluan dia, kemudian terus basuh pakai seluar, kemudian pergi tu air pun hak dalam kemaluan dia pun titik tak. Tu cerita lain. Tu memang orang yang tidak kencing dengan sempurna.
Yang kita sebut sini, orang tu dia lurut dah. Lepas tu tunggu lama, duduk dalam tandas. Pah berdiri, pah duduk, pah berdiri, pah duduk, pah berjalan pula, pah berdeheng lagi. Nak suruh keluar juga. Lepas daripada tu basuh pula, banyak air yang dia guna. Akhir sekali orang ni ditipu oleh iblis. Nama dia talbis iblis terhadap ahli ibadah. Hanya Allah memberikan taufik. Boleh faham? Talbis yang kedua atau dalam yang kedua, talbis atas ahli ibadah dalam berwuduk. Beberapa ahli ibadah terkena penyakit was-was ketika berniat, sehingga kadang-kadang anda melihatnya mengucapkan, aku berwuduk untuk menghilangkan hadas. Kemudian dia berkata, aku berwuduk agar dibolehkan salat. Kemudian dia lalu mengulangi perkataan pertama, aku berwuduk untuk menghilangkan hadas. Duk main bab niat tu pun tak lepas-lepas dah. Was-was. Aku ni nak wuduk ni, nak hilang hadas. Aku nak wuduk, nak salat. Aku nak... Dia dibermainkan oleh iblis. Sebab terjadinya talbis ini adalah kejahilan terhadap syariat. Mana? Sebab niat itu adanya di hati, bukan dihafalkan dalam ucapan. Membebani diri dengan melafazkan niat termasuk perkara yang tidak diperlukan. Di samping itu tidak ada faedahnya mengulang-ulang pelafazan niat. Kita nak ambil air wuduk, niat dalam hati pun tak apa dah. Ambil basuh tangan. Kemudian waktu kita komod basuh muka juga, kita pun basuh muka ni nak ambil wuduk. Niat dalam hati lagu tu lah. Ni nak kena sebut kejap-kejap, nak solat kejap-kejap, nak hakkat hadas kejap-kejap. Akhir sekali duk main ulang di situ je. Padahal tempat niat adalah di hati, bukan dilafazkan dengan ucapan. Kalaupun lafaz tak ada dalam hati, tak bermanfaat juga. Tapi kalau ada dalam hati, tidak ada pada lafaz, sudah cukup. Okay? Di antara ahli ibadah ada yang terkena talbis iblis dalam mencermati air wuduk secara berlebihan. Cermat tengok air, melampau dalam mempersoalkan air. Iblis berkata, dari mana kamu tahu air itu suci? Dia jumpa air dalam satu kolah, kata air ni boleh buat semayang ke tak? Dia syak ragu terhadap air hak dia, padahal air itu memang suci. Dia duduk sejamuh, setuh lah. Ada seorang zaman sekolah saya dululah. Saya tak tahulah lah ni dia macam mana, tapi zaman sekolah dulu kita tengok dia nak ambil wuduk tu, duduk di kolah dekat 15 minit pegang air saja. Pegang setuh air, tak pegang, pas tu. Pas duduk lama, pas tu pula air. Kita kata ambil lah air semayang tu, orang komat dulu. Tak lagi duduk situ. Duk main pegang air je. Kata-kata, apa pasal dia duk pegang air? Dia duk fikir ke apa pun kita tak tahu. Budak-budak sekolah kadang-kadang macam-macam pesing. Jadi, iblis sebenarnya itu adalah talbis. Iblis duk ganggu dia. Iblis kata, dari mana kamu tahu air itu suci? Kamu tahu dah air itu suci. Kau tak ada orang mandi sebelah dia, masuk nitik dalam ni kau. Ataupun orang ambil air semayang dah sebelum ni, komo kau jatuh air dalam komo dia dalam kolah ni kau. Macam-macam dia fikir. Kita ni dalam bab ibadat, benda hak zahir kita ambil dengan. Yang tersembunyi serah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tengok air tu suci, cukup 2 kolah, akhir beres. Hatta kalau air tak cukup 2 kolah pun, kita jumpa dalam baldi, air ni bersih, putih molek air ni. Kita pun nak ambil wuduk, boleh ke tak boleh? Ambil lah wuduk. Sebab kita tak nampak pun dia ni masuk najis dan sebagainya. Kita tengok air ni bersih, kita ambil cedok sikit, kita ambil lah sebagai. Ataupun air botol mineral. Kita nak mikir, nanti botol mineral waktu dia packing tu macam mana? Setuh dengan orang. Dah macam-macam pula nak main mikir. Tak payahlah. Lalu dia membayangkan kemungkinan yang jauh, padahal fatwa syariat sudah cukup baginya, iaitu bahawa hukum asal air adalah suci.
Kalau kita tak tahu air ni ada najis ke tak najis, maka hukum asal air tu adalah suci. Dan hukum asal tidak boleh ditinggalkan kerana kemungkinan. Ada juga yang terkena talbis iblis sehingga menggunakan air begitu banyak. Buat wuduk ni banyak habis, lencun habis baju dia. Nah, dia sangka dia buat kebaikan, tapi sebenarnya dia melakukan pembaziran. Muncul beberapa perkara tercela daripada penggunaan air yang banyak. Yang pertama, boros dalam menggunakan air. Yang kedua, menyia-nyiakan usia yang amat berharga, makna menyia-nyiakan waktu. Satu, boros. Yang kedua, menyia-nyiakan waktu atau usia lah. Yang ketiga, menentang syariat. Menentang syariat. Nabi larang kita ambil air yang banyak ni. Okay? Yang keempat, terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang, iaitu berwuduk lebih dari 3 kali. Jadi sebab tu dalam agama ni kita balik semula back to asal. Apabila kita buat sesuatu dalam agama, tujuan dia adalah mencari redha Allah. Dan jalan yang menyampaikan kita kepada redha Allah adalah jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita anggap kita boleh cari redha Allah melalui jalan kita sendiri. Mustahil. Kerana apa? Kerana Allah telah redha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Allah sempurnakan Islam di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada jalan keredaan Allah melainkan melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta dalam bab berwuduk, ada orang ni dia ambil kerangka umum. Wuduk, berwuduk tapi dia tak ambil kerangka detail. Detailnya macam mana? Nabi ajar 3 kali. Dia ajar tak apa, asal kita basuh kan, okeylah. Sehingga dia basuh anggota wuduk dia sampai 4 kali, 5 kali. Pada dia, sangkaan dia makin banyak dia basuh, makin baik. Tapi kerangka syariat tidak begitu. Walaupun basuhan dia bertambah banyak bilangan, tapi dia tidak lebih baik kerana yang disebutkan ini ada 4 perkara. Pertama, membazir dalam air, guna air. Yang kedua, menyia-nyiakan waktu. Yang ketiga, menentang syariat. Lantaran tidak puas, rasa tidak cukup dengan 3. Tu dah sama. Nabi ajar 3 je, dia rasa tak cukup dengan 3. Dan yang keempat, terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang. Okey? Boleh jadi berwuduk sangat lama sehingga kehabisan waktu solat yang pokok, yang fardu, atau kehilangan awal waktu yang utama kerana mengurusi rasa was-was tersebut, atau dia kehilangan keistimewaan salat berjamaah. Iblis tipu, dia nak niat nak ambil wuduk cara yang perfect. Perfect lah, konon-konon nak ambil wuduk ni perfect. Tapi disebabkan dia kena tipu kepada iblis, pertama boleh jadi sampai habis waktu dia tak selesai lagi solat ambil wuduk. Yang kedua, sampai hilang awal waktu. Sepatutnya dia boleh solat awal waktu, tapi oleh kerana was-was dia jadi solat di akhir waktu. Ni ringan sikit lah, kurang-kurangnya dia tak keluar waktu. Pertama ni sampai keluar waktu. Yang ketiga, boleh jadi dia kehilangan jamaah. Orang qomat, dia ambil semayang, duk main was-was sampai orang habis solat pun dia masih lagi tak selesai wuduk. Jadi dalam 3 keadaan, iblis yang menang, dia yang rugi. Talbis iblis atas hamba dalam pelaksanaan wuduk ini bermula kerana umumnya kita merasa akan melaksanakan satu ibadah yang kalau ia tidak sah, maka tidak sah pula salat yang menyertainya. Jadi talbis iblis awalnya macam mana? Dia kata tak boleh, kena ambil air semayang betul-betul. Kalau tak sah wuduk, tak sahlah salat. Betul dah pernyataan tu, tapi dia kena tipu sebab tak ada ilmu. Ilmu yang tak ada apa?
ilmu mengikut sunnah tadi. Kalau dia perhati Nabi ambil semayang 3 kali cukup, kemudian ratakan ambil air dia, kemudian jangan membazir, itulah mengikut sunnah, itu yang betul. Seandainya saja orang yang mempunyai penyakit was-was tersebut memikirkan keadaannya, maka nescaya dia akan mengetahui telah menyalahi syariat dan berlebihan. Okey. Sebab kami mendapati orang yang terkena was-was dalam hal niat seperti ini bersikap tidak peduli terhadap makanan atau minuman, begitu juga tidak menjaga lisannya dari ghibah. Aduhai sekiranya dia mahu mengubah sikapnya. Apa maksud ni tuan-tuan perkataan ni? Ni apa maksud dia kata? Makna dia orang ni dia hanya detail pada bab air semayang je. Hati-hati. Tapi dalam bab makan minum tak ada lah pula dia hati-hati. Boleh makan, kata dia makan, dia bantai je. Kemudian dalam bab menjaga lidah, kalau betul dia takut kepada Allah, dia jaga lisan, dia tidaklah jaga sangat. Tapi dalam bab ni was-was dia lebih. Alangkah baiknya kalau dia ubah, maknanya semua dia hati-hati dalam jaga lisan dia, jaga dalam bab makan minum dan juga dalam bab niat, semuanya dia hati-hati dengan mengikuti panduan agama, itulah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kami juga melihat ada orang yang kerap bangun malam, kemudian naik atas menara, lalu dia memberikan nasihat dan petua. Di antara mereka ada yang membaca beberapa surah Al-Quran dengan suara yang keras, tanpa disedari dia telah mengganggu orang tidur dan mengacaukan bacaan orang yang sedang salat tahajud. Semua ini merupakan perbuatan mungkar. Jadi salah satu daripada ibadat ialah orang baca Quran. Dia baca Quran dengan suara yang kuat. Okey? Dengan suara yang kuat pada tempat yang tidak sepatutnya lah. Tanpa dia sedar, okey? Kuatnya dia baca Quran mengganggu tidur orang yang perlu tidur. Dan mengacaukan bacaan orang yang sedang solat tahajud. Dia bangun puluh-puluh subuh, pergi ke masjid awal, baca Quran kuat-kuat. Masa tu ada orang sembahyang tahajud, orang solat terganggu dengan sebab bacaan dia. Jadi niat dia molek dah nak ngaji Quran, tapi oleh kerana tanpa ilmu, dia mengganggu orang solat tahajud. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi hati-hati, hati-hati. Mintalah perlindungan dengan Allah daripada gangguan iblis. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Salah satu tipu daya iblis dalam hal ini adalah talbisnya terkait pakaian yang mereka kenakan tatkala salat. Bab taharah pula. Tadi bab bersuci ambil wudu kan. Ni bab pakaian pula. Anda dapati salah seorang dari mereka mencuci pakaiannya yang suci berkali-kali. Bahkan pada saat pakaiannya tersentuh seorang Muslim pun dia mencuci. Kalau kena orang, bukan kena najis, kena orang pun dia basuh. Sampai tahap tu. Ada yang mencuci pakaiannya di sungai Tigris kerana menganggap tidak sah jika dicuci di rumah. Ada pula yang memasukkan pakaian peribadinya di dalam telaga, sumur, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Sungguh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum tidak pernah berbuat semua itu. Malahan mereka salat dengan mengenakan pakaian Parsi ketika menaklukkan negeri ini, dan mereka juga menggunakan alat dan baju orang-orang Parsi. Di antara mereka ada yang terjangkit mana pakaian Parsi. Orang dia dapat pakaian daripada Parsi, kalau bahasa kita gini kan, tuan-tuan, mudahlah baju banda lah, baju banda. Kita tak tahu baru banda mari mana. Secara zahirnya maka dia adalah suci. Kalau dia basuh, suci dah tu. Ni mari pula kita nak makan penuh kena arak, kau kena najis babi, kau kena samuk dulu. Itu talbis dah tu. Kalau dia basuh dalam masa basuh dia pun cukup dah. Ada setengah tu kena letak dengan dalam sungai lah macam-macam. Itu lebih daripada
Kalau kita pakaian ni, maknanya sahabat dulu waktu pergi ke Parsi, dia ambil baju orang Parsi, dia tengok suci, dia pakai, tak ada masalah. Okay? Dan basuh dalam keadaan biasa. Kita ni habis macam-macam. Beli kereta punya samuk boleh. Dia panggil apa? Samuk rosak, sertu. Sertu ni hak guna tanah. Kalau samuk kulit. Samuk dengan sertu. Maknanya dia sertu. Beli kereta, pasal kereta ni orang dulu tuan dia ni kita tak tahu dia bawa gapo lah kereta dia. Dia pun pergi basuh 7 kali. 6 kali air tanah, sekali air atau sekali air tanah 6 kali terbalik pula. Sekali ulahun Nabi Turab, satu air tanah, kemudian 6 kali air cuci. Tak nak pakai sabun-sabun ni, nak pakai tanah juga. Sebenarnya perkara itu adalah talbis. Di antara mereka ada yang terjangkit penyakit was-was sehingga mencuci seluruh bahagian pakaiannya hanya kerana terkena setitis air. Padahal tindakan berlebihan itu boleh jadi menyebabkan dia terlambat dalam solat berjamaah. Ada yang meninggalkan solat berjamaah disebabkan hujan rintik kerana khawatir kena pada pakaiannya. Janganlah seseorang menyangka bahawa aku tidak memperhatikan aspek kebersihan. Jangan pula kita kata, Syekh ni tak boleh langsung orang nak jaga bab kebersihan. Orang yang buat lagu tu dia nak bersih. Syekh pun jawab tu. Dia jawab siap-siap. Janganlah seorang menyangka bahawa aku tidak memperhatikan aspek kebersihan dan aspek hati-hati. Syekh kata boleh, akan tetapi sikap berlebih-lebihan yang keluar dari batasan syariat dan menyia-nyiakan waktu, demikian yang kami larang. Okey, tapi Syekh ni tak nak yang berlebih-lebih tu. Talbis iblis lainnya terhadap mereka adalah di dalam perkara niat salat. Di antara mereka ada yang melafazkan niat dengan berucap, saya akan melaksanakan salat ini, lalu dia mengulanginya sebab mengira niat itu batal. Padahal niat itu tidak akan boleh batal meskipun tidak diiringi dengan ucapan. Masa kita kat tengok Allahu Akbar, kepala tak balik. Allahu Akbar, kepala tak balik. Siapa yang membatalkan niat dia? Tak ada orang batal, dia yang batalkan sendiri. Sebab apa dia batalkan sendiri? Dia rasa niat dia tu tak masuk molek lagi, tak masuk kemah. Siapa yang suruh masuk kemah gitu? Sedangkan niatnya, ibadatnya di hati. Niat ni ibadat dia di hati. Kita nak makan kerana Allah, ada tak kita sebut bismillah sahaja aku makan nasi ni, nasi gulai ayam dengan sambal dan timun batang kerana Allah Ta'ala. Tak ada kita makan bismillah, jadilah dia. Tak? Kita orang panggil atas anak pergi sekolah, kita buat tu kerana Allah. Tak adalah setiap kali kita bismillah saja aku start kereta ni untuk atas anak aku belajar sekolah kerana Allah Ta'ala. Tak ada. Dalam benda dalam hati kita dah tu. Itu dah maknanya niat. Okay? Padahal niat tidaklah boleh terbatal meskipun tidak diiringi dengan ucapan. Kalau tak sebut pun tak batal niat ni. Ada lagi yang bertakbir kemudian membatalkannya, kemudian bertakbir lagi lantas membatalkannya kembali. Kemudian jika imam telah rukuk, barulah orang yang terkena penyakit was-was ini bertakbir lalu rukuk mengikuti imam. Allahu Akbar, tak jadi. Allahu Akbar, tak jadi. Allahu Akbar. Ingat kau jadi dah, tak jadi lagi. Bila jadi? Jadi dekat rokok tu, imam nak rokok baru jadi. Ada tak lagu ni? Ramai. Bukan ada tak, ramai. Kenapa? Sebab kita kata tak ada ilmu.
Dia sangka dia buat tu, saya belajar gitu dulu. Tok Guru kata lagi lah buat. Dia sangka dia buat dengan ilmu. Tapi sebenar-benarnya itu tak ada ilmu. Sebab apa? Kayak kita kata di awal tadi. Adakah Nabi surat lagu tu? Ada tak sahabat buat macam tu? Tak ada. Kita yang melebih-lebihkan. Saya ingat Tok Guru. Tok Guru, salah seorang Tok Guru lah, dia cerita dia pergi kat jenazah orang mati. Siapa waktu nak solat, pakat nak balik belakang. Orang pergi semayang tengok jenazah, orang nak solat jenazah dapat pahala satu kira ni pahala sebesar gunung, emas sebesar gunung di akhirat nanti. Kalau pergi ke kubur dapat 2 kira, 2 gunung. Ini dia pergi ziarah, lepas sudah tadi molek-molek ada, mari asal keluar ziarah mayat tu, jenazah keluar nak semayang, dia kata hamba balik dululah. Apa pula nak balik ni? Dia kata ada janji begini. Hak ni kata tak suruh cemar, kotor macam-macam lah. Gini. Rakyat betul-betul lah, tak suka cek banyak. Rakyat betul-betul. Demo nak balik ni buat apa? Semayang ni. Semayang meta je. Dia kata sebenar-benarnya berasa tahu, tak rajin mayat jenazah. Tak reti. Rupa-rupanya solat jenazah lah hak paling payah sekali semayang. Padahal dialah semayang tak ada rokok, tak ada sujud. Tapi kepada kebanyakan manusia, dialah solat jenazah, solat paling payah. Mana payah dia? Bila dia tanya, payah dia di niat. Tak reti nak niat. Padahal takbir pertama baca Fatihah, baca biasa dah. Takbir kedua selawat, biasa dah. Takbir ketiga tak reti panjang, Allahumma ghfirlahu, buat apa dah. Takbir keempat tak baca doa, bagi salam pun okey dah. Semayang paling mudah, tapi apa yang menghalang dia daripada semayang? Nak niat tak reti macam mana. Nak niat jenazah perempuan ke, jenazah laki-laki, nak sebut mayyiti ke, mayyitati ke. Hak tu pun mai pening, mayyiti, mayyitati, tak ingat nak apa. Dia sebenarnya tak payah sebut lagu tu. Duduk dalam hati. Aku solat atas jenazah ni, jenazah laki ke, jenazah perempuan ke, dalam hati kita. Tak payah duk mayyiti, mayyitati, mayyiti, mayyitati, tukau. Tak apalah kalau aku solat atas jenazah ni. Allahu Akbar. Dalam hati je sebut. Settle. Tapi talbis iblis dalam bab niat ni, Allahu Akbar. Saya pernah cerita juga, ayah saya dia mengajar. Orang kita ni macam-macam dia membatalkan takbir dia. Payah nak masuk niat. Ustaz, lagu mana niat ni? Saya masalah semua niat. Jadi ayah saya tanya dia, makcik niat semaya lagu mana? Acu royak. Dia kata makcik niat kalau semaya zuhur macam mana? Nawaitu usalli fardadh zuhri. Rak'ataini lillahi ta'ala. Zuhur asar usalli fardal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Ma'muman lillahi ta'ala. Maghrib usalli fardal maghribi rak'ataini. Hak dia tukar rakaat maghrib, zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh. Hak tu dia tukar. Hak dia ambilnya template tu dia ambil semaya subuh. Usalli fardhas subhi rak'ataini ma'muman adaan lillahi ta'ala. Hak dia ambil, hak tu dia tukar. Zuhur pun rak'ataini sampai habis, asar pun rak'ataini sampai habis, maghrib pun rak'ataini sampai habis, isyak pun rak'ataini sampai habis. Saya tanya, makcik tahu kau makcik baca gapo? Bapa dia ustaz. Rak'ataini tu 2 rakaat. Lesah. Makcik niat semaya zuhur 2 rakaat ke 4 rakaat? Makcik niat 4 rakaat. Mana dalam hati dia tahu sangat rakaat dia semaya zuhur 4 rakaat. Asar pun 4 rakaat, maghrib 3 rakaat. Makcik sebut rak'ataini tu dah tak tahu. Jadi apa hukum solat dia? Sah jawapan dia, tak ada masalah. Maknanya kita ni yang kira ialah di hati. Tapi ramai orang yang membebankan dengan perkataan. Jadi dia nak mati, nak tally Allah, nak masuk usalli, sambil Allahu Akbar tu, minda dia ni nak kena bagi 2. Hak tu payah, minda dia ni nak kena sebut dalam hati usalli fardadh zuhri 4 raka'atin
Adaan ma'muman lillahi ta'ala. Masuk waktu tu Allah. Mulut duk sebut lain, telinga duk dengar honing, kepala nak kena fikir tu. Akhir sekali jeng. Allahu Akbar, tak jadi lagi. Allah, padahal benda simple. Allahu Akbar. Dalam hati dah ada dah. Dia nak semayang zuhur 4 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala. Tak payah susun perkataan pun tak apa Allahu Akbar. Berapa makan takbir? Aku nak semayang kata imam tu lah. Gitu pun. Ada dah dalam hati dia. Okey. Aduhai, apa kiranya yang mampu menghadirkan niat pada saat demikian. Kalau dia tanya, apa tiba-tiba tu imam nak rokok jadi pula. Hal tersebut tidak lain kerana iblis hendak membuatnya hilang keutamaan takbir bersama imam. Jadi iblis duk ganggu dia sampai tak imam rokok baru dia takbir. Padahal dia duduk tu takbir sama serentak dengan imam tu. Jadi kehilangan keutamaan dia. Mereka yang terjangkiti penyakit was-was lainnya, ada yang sampai bersumpah dalam hati atas nama Allah, tidak, saya sudah bertakbir tadi. Demi Allah aku dah takbir tadi. Sampai begitu. Serta di antara mereka ada yang sampai bersumpah di dalam hati atas nama Allah untuk melepaskan hartanya atau menjatuhkan talak. Kalau tak jadi takbir ni, nak suruh harta dia hilang ataupun tertolak isterinya. Berat sungguh ni. Ini semua merupakan talbis iblis. Syariat Islam adalah syariat yang sangat toleransi, penuh dengan kemudahan, bebas dari segala penyakit itu. Semua ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat baginda. Kami menerima riwayat dari Abu Hazim bahawasanya satu ketika dia masuk masjid, kemudian iblis menggoda dengan membisikkan, engkau salat tanpa wudu. Okay? Dengan sigap Abu Hazim menjawab, nasihatmu tidaklah sampai pada perkara ini. Iblis goda dia kata, tak payah nasihatlah aku. Dia kata gitulah lebih kurang. Dia sampai kepada dia menjawab syubhat iblis itu. Untuk menyingkap talbis iblis tersebut adalah dengan mengatakan kepada orang yang terkena penyakit was-was, apabila kamu hendak menghadirkan niat, maka niat itu sudah hadir. Kini kamu tengah berdiri untuk menunaikan kewajipan syariat. Itulah niat. Tempat niat adalah di dalam hati, bukan dihafal, bukan dilafazkan. Apabila kamu hendak membetulkan lafaz niat, maka sebenarnya melafazkan niat tidak wajib. Di samping itu kamu sudah melafazkannya dengan benar, lantas untuk apa kamu mengulanginya? Ceritanya tadi sebut dah ke? Betul dah tu. Kena kata betul dah tu. Jangan kata kalau makan salah, was-was belakangnya. Ibnul Jauzi menerangkan, salah seorang syekh menceritakan kepadaku sebuah kisah aneh tentang Ibnu Aqil, bahawa pada suatu hari seorang lelaki menemuinya, kemudian bertanya, sesungguhnya aku sudah membasuh anggota wudu, tetapi hatiku tetap berkata aku belum membasuhnya, serta ketika aku sudah bertakbir, hatiku pun meragukan aku belum bertakbir. Okey. Jadi ada seorang tu dia pergi tanya Syekh, macam mana aku ni? Aku rasa aku basuh dah anggota wudu, tapi dalam hati rasa macam tak basuh lagi. Lepas tu masa takbir, aku rasa aku takbir dah, tapi dalam hati ni mari rasa ragu, tak takbir lagi tu. Apa jawapan dia? Ibnu Aqil kata, kalau begitulah keadaannya, kamu tidak perlu lagi mengerjakan solat, kerana solat tak wajib dah ke atas kamu. Pelik dia. Macam mana pula Syekh kata solat tak wajib dah atas kamu? Dia kata apa? Orang pun tanya, kenapa Syekh jawab tak wajib solat ke atas dia? Ibnu Aqil kata, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya pena itu, yakni catatan amalan itu, diangkat dari orang gila sampai dia waras. Hanya orang gila yang kata lagu tu. Tangan akak takbir, hati kata dok. Allahu Akbar, hati kata tak takbir lagi tu. Ambil wuduk dah ni, basuh dah wuduk, hati kata tak basuh lagi. Dia kata hanya orang bergila, gila yang kata lagu tu.
Sesungguhnya orang gila tidak wajib menunaikan salat. Tu Syekh dia kata lagu tu. Okey. Ibnul Jauzi berkata, ketahuilah sebab hadirnya was-was ihwal niat adalah salah satu faktor kerosakan akal dan jahil terhadap syariat. Oh, panjang lagi ni. Okey. Kita ada masa sikit je lagi ni. Tak apa, kita berhenti setakat ni dululah. Okey. Ada soalan? Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Banyak doa-doa dalam baca dalam Hisnul Muslim. Yang tu doa daripada Al-Quran tu. Kejap kita tengok Abdul Aziz. Alamak, telefon. Bagi nombor ayat ke. Di mana dah ayat? Mana telefon? Abdul Aziz, bagi telefon habis kejap. Mai. Sekejap. Abdul Aziz. Abdul Aziz. Oh, Abdul Aziz. Okey, surah Al-Mu'minun ayat 97. Surah Al-Mu'minun ayat 97. Boleh rujuk surah Mu'minun, ambil ayat di situ. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Dan banyak lagi doa-doa berlindung daripada gangguan iblis. Termasuklah tengah-tengah solat pun ada sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk doa berlindung daripada iblis dan ludah 3 kali sebelah kiri untuk menghilangkan gangguan iblis. Itu banyaklah daripada sunnah-sunnah. Yang penting itulah kepentingan ilmu. Itulah dia kepentingan ilmu. InsyaAllah nanti ada masa nanti kita sebut lagi. Okay, masa pun kita dah sampai kedua ni, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita berhenti setakat tu dulu hari ni. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita berhenti sampai muka surat mana? Sampai ni lah 143 Okey. Allah Ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.